Saya berpandangan mungkin persoalan paling besar yang dinanti-nantikan oleh rakyat akan jawapannya bagaimana belanjawan yang baru dibentangkan untuk tahun hadapan dapat bantu meredam peningkatan kos sara hidup dan memperjuangkan hak mereka yang rentan. Assalamualaikum, salam muhibah. Saya Syed Munawar malam ini bicara naratif khas. Secara langsung kita berikan suluhan tentang belanjawan 2024 dalam konteks Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau singkatannya kita kenali sebagai KPDN. Dan kami bawakan pemangku menterinya yang berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali bersama di studio pada waktu ini. Topi yang juga dipakai Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi Sabah, Sarawak dan juga tugas-tugas khas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua topi Datuk. Penuh nak pakai. Tapi hari ini kita fokuskan tentang KPDN. Nanti kalau kesempatannya boleh saja kita memperdalamkan lagi aspek berkait tentang federalism. Saya kira ya Datuk pun menulis tentang ini, bukunya ada. Cuma dalam konteks belanjawan ini saya bangkitkan Datuk. Saya selalu menganggap bahawa KPDN ni kementeriannya popular. Rakyat nanti pengumuman maklumat. Dalam konteks bajet yang baru lalu untuk tahun hadapan ini, secara makronya untuk kita lihat bagaimana belanjawan itu membantu memperkasa pengoperasian KPDN dan limpahannya kepada rakyat. Kita mula situ dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada RTM dan saudara Said kerana mengundang saya untuk bersama dalam program naratif khas pada malam ini. Dan kalau kita lihat secara overallnya, belanjawan 2024 ini merupakan belanjawan kedua Kerajaan Perpaduan, belanjawan madani kedua yang juga merupakan susulan kepada agenda yang telah disasarkan melalui kerangka ekonomi madani yang telah dilancarkan pada 27 Julai 2023 yang lalu, yang falsafahnya ada dua sebagaimana yang kita maklum. Pertamanya adalah untuk meningkatkan siling ekonomi negara untuk menjadi peneraju ekonomi di rantau Asia ini, dan yang kedua adalah untuk kita meningkatkan lantai ekonomi yang merujuk kepada darjat rakyat itu. Jadi itu dia gagasan teras dan falsafah kepada belanjawan yang telah dikemukakan. Dan kalau bercakap tentang rakyat, meningkatkan darjat hidup rakyat itu sudah pastinya KPDN sebagai salah satu core ministry. Apatah lagi apabila kementerian ini disebut dengan komponen kos sara hidup itu. Dan daripada belanjawan 2024 ini, kalau kita lihat KPDN menerima peruntukan tambahan meningkat pada kadar 50.8% sebenarnya, daripada 1.25 bilion kepada 1.88 bilion, iaitu peningkatan bajet pengurusan sebanyak 52.1% dan DE peruntukan untuk pembangunan sebanyak 10.2%. Dan penambahan peruntukan ini adalah untuk menyokong tiga teras kefungsian KPDN. Yang pertamanya adalah untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang sehat, mampan dan juga progresif. Kita bercerita tentang franchise, tentang jualan langsung, tentang barangan buatan Malaysia, tadbir urus syarikat dan entiti korporat, juga penguatkuasaan dalam mewujudkan persaingan yang sehat. Dan yang keduanya adalah tentang kepenggunaan. Dan sudah semestinya fokus utama kita adalah dari segi advocacy dan juga literacy dan juga publicity kepada pendaya upayaan pengguna itu. Dan komponen teras yang ketiga adalah kos sara hidup. Dan di sini adalah penting kalau kita lihat antara perkara yang ditekankan tentang skim penstabilan minyak contohnya, program penyeragaman harga barang dan juga inisiatif Payung Rahmah. Dan inisiatif ini bukan hanya tertumpu kepada KPDN tetapi juga kita laksanakan bersama across ministry, across the board. Dan sudah pastinya sebenarnya Syed dari segi walaupun peruntukan KPDN ini tidaklah setinggi KPM, kesihatan, KKDW dan sebagainya, tetapi dari segi peratusan peningkatan itu sebenarnya tertinggi di kalangan semua kementerian. Dan bajet ini pastinya bukan hanya untuk kita melihat
jauh kepada usaha untuk menstrukturkan ekonomi dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara, tetapi aspek rakyat itu tidak dikesampingkan. Kerana yang penting matlamat kita bukan hanya untuk mewujudkan negara yang maju, tetapi juga rakyat yang berkemajuan. Ya. Datuk, saya nak memperdalam sedikit tentang ini kerana 50% lonjakan tu besar itu. Tapi selalu saja bila kami menemu bual menteri ada wish listnya yang tidak kesampaian. Dia nak, adakah berarti KPDN hari ini mendapat lebih daripada yang dijangkakan? Walaupun ini bukan kementerian hakiki, tapi saya nak mencolik apa pandangan. Ya, sudah pastinya yang kita pohon itu lebih besar. Okay. Sentiasa saja tidak cukup kan. Lagi banyak lagi bagus. Namun alhamdulillah sebab ada antara program-program khususnya yang melibatkan usaha untuk menangani kos sara hidup itu peruntukannya tidak diletakkan di bawah KPDN, tetapi dilaksanakan bersama di Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, dan ia juga mensasarkan kepada kerjasama kita untuk usaha menangani kos sara hidup. Yeah. Begitu juga dalam aspek subsidi ini. Jadi walaupun di KPDN diperuntukkan sedemikian, namun sebenarnya sebagaimana saya sebut tadi, agenda itu digerakkan across the board di kementerian lain juga. Baik. Datuk sudah menekan butang panas tu bila sebut soal subsidi tu. Ya, jadi ini salah satu tekan. salah tekan. Mau tekan tak mau tekan itu persoalan yang harus kita tangani kerana saya bayangkan sebelum pembentangan bajet pun sudah ada mukadimahnya, sudah diperbincangkan tentang perlunya kita menyusun semula subsidi secara lebih bersasar. Ini sudah dibicarakan lebih awal dan ramai yang menantikan mungkin pengumuman yang lebih mendadak, tapi nampaknya perinciannya akan kita nantikan menjelang bulan-bulan kehadapan. Tetapi bila kita mengimbangi antara menyasarkan semula ini, berarti ada beberapa elemen yang sebelum ini disubsidikan tidak lagi disubsidi. Berarti ada kekhawatiran belanjawan ini sepatutnya membantu kos sara hidup, tapi nampaknya seperti akan beri kesan kenaikan kos. Di waktu yang sama juga kita harus mengimbangi keperluan jangka panjang dan keresahan rakyat supaya kita terus, Datuk sebut, meningkatkan ekonomi. Jadi bagaimana permainan perimbangan ini dapat dilakukan? Bukan hanya konteks pengoperasian, tapi persepsi rakyat juga. Yang kata kalau kita susun semula subsidi, harga barang akan naik. Bagaimana kita respon itu? Ya, memang betul. Syed, apabila saya diamanahkan untuk memangku tugas menteri ini, saya fikir ini antara cabaran yang besar. Namun saya fikir kita perlu faham apa dia maksud penyasaran subsidi ini. Penyasaran subsidi bermaksud bukanlah kita memansuhkan keseluruhan subsidi. Masih ada subsidi, tapi subsidi itu perlu kita berikan secara bersasar dan bukan lagi secara pukal. Okay. Dan ia juga sebenarnya bukan benda baru. Kalau kita dengar sebelum ini rasionalisasi subsidi, saya fikir 10 tahun yang lepas pun kita telah mendengar tentang keperluan untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi, namun mungkin tidak kesampaian kerana kekhawatiran di peringkat kerajaan itu tindakan tidak popular dan sebagainya. Namun kenapa perlu penyasaran subsidi ini, Syed? Pertama, kita melihat kepada subsidi bil kita yang bukan hanya meningkat saban tahun tetapi pada tahap yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, subsidi pukal ini dilihat tidak mencapai objektif asas, iaitu untuk kita membantu golongan yang benar-benar memerlukan. Kerana bila dilaksanakan secara pukal, mereka yang tidak memerlukan juga memanfaati subsidi itu. Dan yang ketiga, dari segi ketirisan. Apabila dilaksana secara pukal ini, kita melihat wujudnya risiko dan memang sebenarnya berlaku ketirisan, begitu juga penyelewengan subsidi dan sebagainya. Dan yang paling penting juga kita lihat, Syed, apabila kita laksanakan subsidi pukal ini secara berterusan, ia satu ketika akan menyebabkan kita terus bergantung kepada subsidi dan pada masa yang sama kita menghadapi masalah fiskal kita dan ia juga memberi kesan sebenarnya kepada peruntukan pembangunan. Kalau saya boleh bagi contoh, Syed, our subsidy bill now yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini sudah mencecah 80.9 bilion, 81 bilion.
kalau kita melihat dari segi perbandingan dengan peruntukan pembangunan, saya ambil masa sedikit. Saya pernah berkhidmat di Kementerian Pendidikan 10 tahun yang dahulu. Kalau kita lihat kos untuk membina sekolah itu, anggarannya adalah satu sekolah RM1 juta. Dan sekarang mungkin jauh lebih tinggilah. Dan untuk 40 kelas, 40 juta satu sekolah. Dan kalau kita lihat figure 80 bilion subsidi itu, kita boleh membina sebenarnya 2,000 sekolah baru setahun. Dan keperluan meningkat. Di Sabah, di kawasan saya sendiri perlukan pembinaan sekolah baru, namun belum dapat dipenuhi. Jadi itulah antara kesan. Kalau subsidi bil ini, kita pun tahu meningkat saban tahun. 2018 contohnya 3.5 bilion. 2021 meningkat pergi 37.3 bilion. 2022 disebabkan kenaikan harga bahan mentah minyak ini, bahan api mencecah 91.9 bilion dan tahun ini dianggarkan adalah pada kadar 80.9 bilion yang peruntukan ataupun bajet asalnya hanyalah pada kadar 64 bilion. Jadi itu kita perlu, saya fikir semua pun memahami perlunya subsidi ini dilaksanakan bukan lagi secara pukal, perlunya disasarkan. Perlu atau tidak subsidi memang perlu. Dan kekhawatiran rakyat, bagi saya it's a valid concern. Memang kekhawatiran itu adalah sesuatu yang berasas. Bukan mudah keputusan untuk melaksanakan penyasaran subsidi ini. Kalau mudah, populis. 10 tahun lepas dulu dah dilakukan, telah dilakukan dan juga bukan popular. Tetapi saya fikir kerajaan pada hari ini perlu mengambil tanggungjawab. Kerana kita tidak boleh membiarkan negara kita ini hanyut dan rakyat kita lemas dalam kitaran dan rantaian subsidi pukal yang regresif. We have to keperluan untuk melaksanakan subsidi reform ini is a must. We don't have choice. Kita perlu laksanakan demi kepentingan jangka panjang dan kita tidak boleh membiarkan generasi akan datang untuk mewarisi running bill yang cukup tinggi yang akan memberi kesan yang jauh lebih besar. Namun di peringkat KPDN, bila berbicara tentang kos sara hidup ini, dalam siri libat urus yang melibatkan pelbagai kementerian, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, penegasan kita satu. Kita bersetuju subsidi perlu disasarkan. Penyasaran semula subsidi itu perlu dilaksanakan and we have to do it now. Namun kita mahu penyasaran subsidi ini hadir bersama jaminan perlindungan sosial. Itu kita akan perdalamkan nanti. Kalau boleh kita sebut, sementara Datuk menyebutkan ini, saya kira seperti Datuk kata, kita guna istilah hari ini menyusun semula atau menyasar semula subsidi supaya lebih tepat kena pada sasaran. Sedangkan idea ini mungkin sudah 12 tahun. Rasionalisasi subsidi ini disebut belasan tahun sudah. Tetapi kelihatannya kerajaan ini mungkin lebih berani dan lebih bertanggungjawab. Jadi itu memerlukan pemahaman. Datuk juga sudah menekan butang kedua yang panas. Soal perlindungan sosialnya apa, kita akan tangani selepas kita berehat. Teruskan kesetiaan anda. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar
peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan penternak, pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya. Naratif khas ini dibawakan secara langsung dan saya menemani Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang juga ramai yang tertanya ni, tukar topi sudah. Datuk juga adalah merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Sabah, Sarawak dan juga tugas-tugas khas. Cuma dalam konteks belanjawan ini, hari ini undangannya melihat kepada KPDN. Jadi menariknya kerana di awal tadi Datuk sudah menyatakan peningkatan hampir 51% belanjawan kali ini berbanding sebelumnya. Saya kira itu satu gambaran keprihatinan, concern yang ditunjukkan oleh kerajaan ini, dan lebih penting lagi bahawa apa yang kita bicarakan tentang penyasaran subsidi ini bukanlah satu yang baru. Sudah mungkin lebih 10 tahun kita menyebutnya sebagai rasionalisasi subsidi, tetapi kerajaan ini lebih bertanggungjawab dan lebih berani mengambil langkah yang mungkin kelihatannya tidak popular. Saya sebut tadi, Datuk sudah mula menekan butang sensitif bila sebut tentang subsidi. Tetapi butang kedua yang mungkin akan mengimbangi kerisauan itu adalah perlindungan sosial. Datuk sebutkan tadi sebelum kita berehat. Bagaimana kementerian ini akan memperkenalkan safety net itu supaya dapat meredam tekanan jika berlaku nanti peningkatan harga disebabkan oleh penyasaran subsidi. Okey, terima kasih Syed. Sebelum saya pergi secara khusus tentang perlindungan sosial itu, saya ingin sebutkan semula bahawa pertama, penyasaran subsidi ini bukanlah dilaksanakan secara serentak dan serta-merta, namun secara berfasa. Dan yang kedua, suka saya mengulangi juga bahawa penyasaran subsidi ini tidak bermaksud bahawa subsidi itu dimansuhkan. Namun subsidi akan disasarkan mengikut keutamaan dan tuntutan. Dan yang paling penting, ia sampai kepada sasaran. Sebab kalau kita lihat dalam belanjawan 2024 ini, subsidi bil yang dianggarkan juga masih tinggi, 58 bilion, dan 50% adalah
yang terkait dengan usaha untuk mengawal barang dan perkhidmatan yang menyentuh terkait dengan kos sara hidup. Saya bagi contoh, mohon izin. Contohnya sumbangan tunai rahmah. Kita naikkan daripada 8 bilion kepada 10 bilion yang akan melibatkan manfaat kepada 9 juta rakyat. Bantuan awal persekolahan kita tingkatkan daripada RM100 kepada RM150. Kita ada dana komuniti madani mencecah 1 bilion, rebate bil euretik RM40. Begitu juga perluasan pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR dalam belanjawan RM500 juta. 2.6 bilion pemberian subsidi kepada para pesawah dan juga nelayan. 2.4 bilion untuk aktiviti agri komoditi dan peningkatan sosioekonomi kebun kecil. Dan kalau di KPDN itu sendiri, kita masih mempunyai program subsidi, contohnya untuk penyeragaman harga barang, pot to pot satu, dan yang kedua untuk barang perlu LPG dan community drumming 40 juta dan 225 juta. Begitu juga inisiatif Payung Rahmah diteruskan dengan peruntukan 200 juta. Skim penstabilan harga minyak 845 juta. Jadi saya sebutkan contoh ini menunjukkan bahawa subsidi itu masih ada, namun disasarkan dan dipastikan sampai kepada sasaran. Dan apa dia? Jaminan perlindungan sosial. Ini penegasan KPDN. Mau laksanakan penyasaran, jaminan perlindungan sosial perlu diwujudkan. Safety net itu perlu ada. Dan kalau kita lihat antaranya adalah melalui bantuan tunai. Atas sebab itu kita laksanakan secara berpasar dan saya fikir kerajaan tidak ada isu untuk keperluan kita meningkatkan bantuan tunai, melihat kepada kesan peningkatan kos sara hidup sama ada melalui bantuan tunai ataupun melalui kad subsidi. Tengah kita fikirkan apa mekanisme yang terbaik untuk sampai kepada rakyat. Dan yang kedua, contohnya sebelum ini kita ada sistem IKASE untuk data golongan miskin. Sekarang kita membangunkan melalui Kementerian Ekonomi pangkalan data utama padu. Tujuannya apa, Said? Tujuannya kerana kita mau melihat bantuan safety net yang kita berikan kepada rakyat itu bukan hanya melihat kepada pendapatan, tetapi juga kepada tanggungan. Kerana bagi kita ia lebih menyeluruh dan lebih efektif. Bukan hanya kita lihat berapa pendapatan B40, M40 dan T20 dan sebagainya, tetapi melihat kepada tanggungan isi rumah itu sendiri yang boleh menentukan, bukan lagi bantuan secara pukal atau sama rata kepada semua mengikut pengkelasan itu. Yang seterusnya kita juga kita tahu tengah roll out pelaksanaan gaji minimum dan Kementerian Ekonomi juga tengah berusaha untuk menyiapkan apa yang kita sebut sebagai dasar gaji progresif itu untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan begitu juga tadi IPR 500 juta untuk inisiatif menambah pendapatan rakyat. Ini dia antara apa yang kita sebutkan tentang jaminan perlindungan sosial tersebut yang juga melibatkan bantuan sosial. Dan saya sebutkan itu pentingnya kita tidak laksanakan penyasaran ini serentak serta-merta, namun kita melihat untuk memastikan apa juga inisiatif yang kita laksanakan ini tidak memberi kesan yang serius dan kita boleh mengambil pendekatan untuk intervensi ataupun mitigasi menangani isu-isu yang berbangkit tentang kesan terhadap pelaksanaan penyasaran subsidi ini. Datuk menyebut soal mitigasi, intervensi. Saya kira kita tidak dapat mengelak dalam konteks polemik sembang-sembang rakyat ni, dia kata kenaikan harga barang ni sebab mainan kartel. Itu mudah untuk mereka menuding itu. Tapi di satu sudut seperti ada benarnya kerana kelihatannya lelah juga untuk kita menangani permainan orang tengah. Bahkan sebelum ini pun pernah kan kempennya melawan orang tengah. Bagaimana kementerian menangani elemen ini? Apakah ada benarnya soal permainan kartel ini? Ya, memang setiap kali ada isu berbangkit tentang barangan dan sebagainya, kita sering mendengar tentang kartel. Ada yang sebut kartel tukar kampit beras,
kartel seleweng, sedup minyak paket, sorok gula dan sebagainya. Dan kalau kita lihat secara literalnya, Syed, kartel ini merupakan satu tindakan mengawal pengeluaran, pasaran dan juga harga barang. Jadi bila disebut kartel, kita kena berbicara dalam konteks perundangan yang sesuai untuk memastikan pemahaman itu jelas dan ini melibatkan aspek advocacy. Jadi sebenarnya apabila kita menyebut tentang kartel ini, Syed, ia melibatkan kepada dua akta. Akta Persaingan 2010 dan juga Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 yang mewujudkan MYCC, salah satu agensi di bawah KPDN, yang fungsinya Akta 712 dan 713 ini adalah objektifnya adalah untuk melindungi proses persaingan dan melindungi kepentingan pengguna supaya wujudnya harga yang kompetitif, produk dan perkhidmatan yang berkualiti dan juga pilihan yang lebih luas. Dan fokusnya adalah melarang dua perkara, anti persaingan dan kartel dan penyalahgunaan kuasa monopoli. Dan contoh-contoh kartel ini, itu yang penggunaan istilah ini. Contoh-contoh kartel yang wujud sebenarnya, Syednya, adalah contohnya dalam penetapan harga. Industri berpakat untuk menetapkan harga tertentu supaya harga itu mungkin tidak terlalu rendah. Yang kedua adalah pakatan tentang pembagian pasaran. Mereka berbagi pasaran segmen tertentu ikut zon supaya tidak ada persaingan. Jadi harga itu mungkin boleh dikawal turun dan naiknya. Dan yang ketiga adalah menghadkan pengeluaran pun berlaku juga. Mereka tidak memastikan tidak ada yang pengeluaran yang lebih, lambakan yang akan menyebabkan harga turun. Dan begitu juga dalam tipuan bidaan juga berlaku, Syed, di mana berpakat untuk masuk tender tertentu pada harga tertentu supaya kumpulan mereka dapat. Jadi ini antara yang disebut sebagai kartel sebenarnya. Dan sejak ditubuhkan pada tahun 2019 untuk makluman Syed dan masyarakat di luar sana, bahawa sebenarnya until today sebanyak 250 syarikat telah dikenakan penalti kewangan yang melibatkan jumlah sehingga 150 juta. Dan sebanyak 430 syarikat lagi sedang dalam siasatan. Jadi memang betul ada kartel dengan fakta-fakta penguatkuasaan ini. Dan bukan setakat itu, sekarang kita sebenarnya kita bersyukur kerana Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan meluluskan permohonan kita kerana kita tahu, kita sedar apabila kita sasarkan subsidi, kita apungkan harga, risiko pakatan ini akan lebih besar. Atas sebab itu kita bersedia dengan memperkasakan peranan MyCC. Tahun depan kita akan lakukan pindaan kedua-dua akta ini. Antaranya untuk kita memperkenalkan rejim kawalan penggabungan, begitu juga kapasiti dan kompetensi sumber manusia kita dalam MYCC. Untuk maklumat Syed, sekarang ini di MYCC kita hanya mempunyai sedikitlah 17 orang IO saja. Investigating officer. Pegawai penyiasat hanya seramai 17 untuk kita menyiasat. Dan dalam berapa tadi? 430 masih dalam siasatan? Yes. Ini begitu besarnya tanggungjawab mereka. Dan syukur Alhamdulillah dengan tambahan peruntukan yang diumumkan sebanyak 10 juta, inilah antara yang kita lakukan untuk menambah kapasiti dan kompetensi penyiasatan kita di MYCC kerana kita tahu peranan mereka akan semakin relevan apabila harga kita biarkan ditentukan oleh pasaran. Dan begitu juga peranan bahagian penguatkuasa di KPDN yang memang sedia ada, peranan mereka akan menjadi lebih penting dalam menguatkuasakan akta-akta yang pelbagai di KPDN. Contohnya akta perihal dagangan, akta kawalan bekalan, akta perlindungan pengguna. Itu yang kalau disebutkan tentang, kalau saya bagi contoh,
tukar kampit beras. Ia berkaitan dengan akta-akta tersebut. Bukannya tentang kartel sebenarnya. Begitu juga menyorok akta kawalan bekalan barang-barang tersebut. Jadi insya-Allah ini antara peranan kita. Saya akui kartel wujud dan kita kena tangani. Dan antara komponen penting adalah melalui penguatkuasaan itu. Dan saya kira kita juga melihat di bawah belanjawan ini PMX selaku Menteri Keuangan memberikan penegasan melalui insentif kepada penguatkuasa. Saya kira itu juga akan menerima limpahannya kepada kementerian ini. Saya ingin pendalaman sikit, saya sebut pada Datuk bahawa isu kartel ni saya minat, dekat di hati saya kerana saya membayangkan kami bergelumang dengan rakyat. Bila bercakap bab kartel ini, apa yang tergambar di fikiran mereka adalah permainan ini dilakukan oleh mereka yang bobrok, mereka yang rosak, mereka yang sebenarnya manipulatif. Tetapi Datuk, saya ucap terima kasih kerana saya kira jarang ada menteri yang ingin mengakukan bahawa kita ada masalah kartel. Apa juga alasannya. Tetapi kita tahu bahawa isu ini juga dalam konteks menangani kartel ini ada elemen struktural. Sebagai contoh, telah saya perdebatkan dengan beberapa kementerian sebelum ini, kita hanya ada 4 syarikat pengeluar induk ayam misalnya. Ini adalah oligopoli. Dan mereka ini sebenarnya boleh memanipulasikan harga kerana jumlahnya terlalu kecil. Orang menuding mengatakan bernas itu juga adalah kartel kerana dia monopoli. Dan saya rasa saya sangat berterima kasih kerana keberanian untuk menangani ini. Jadi apakah tidak kita melihat dalam konteks struktural ini? Selain daripada elemen-elemen penguatkuasaan, itu akan kita perdalamkan selepas kita berehat seketika. Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025. Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil akan diberikan perhatian. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita gentil ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Dengan tambahan penyediaan RM200 juta melaksanakan payung rahmah.
Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Ya, petikan daripada ucapan PMX tadi berkait tentang payung rahmah, kita insyaAllah ada kesempatannya akan memberikan suluhan kepada aspek itu. Cuma saya ingin melahirkan penghargaan kepada tetamu pada malam ini, Datuk Armizan Muhammad Ali, Pemangku Menteri KPDN, kerana saya anggap Datuk sebelum ini Menteri berat nak mengakui bahawa kita ada masalah kartel, tapi Datuk berani, dan saya kira itu juga gambaran komitmen daripada kerajaan ini, sebab tadi juga kita sebutkan berani dan bertanggungjawab untuk menyusun semula sasaran subsidi berbanding melakukan tindakan-tindakan yang populis. Keberanian itu sangat saya hargai. Bagi pihak rakyat, saya kira keikhlasan itu ada. Dan kerana itu juga saya bangkitkan tadi, saya berminat dengan isu kartel ni kerana Datuk menyebutkan bahawa menukar kampit beras misalnya. Kerana pernah tetamu saya di dalam medan ini menyebutkan, Datuk, mereka yang menjual CD haram adalah sebenarnya pengeluar CD halal. Itu masalahnya. Dan kita tahu filem-filem yang mungkin bocor itu semua dilakukan oleh pihak orang dalam juga atas sebab struktural, kerana kita ada kelompongan. Dan saya bangkitkan tadi misalnya, kita hanya ada 4 syarikat pengeluar induk ayam, which doesn't make sense. Ini oligopoli. Saya bayangkan 4 orang CEO duduk semeja dan kata esok kita buat harga inilah, dan dia akan mengganggu. Jadi bila kita bercakap soal menangani kartel ini juga, kita ada masalah struktural, sehingga kan ada pihak mengatakan bernas itu juga kartel. Dan ia diberikan kontrak dan diperbaharui oleh kerajaan sebelumnya. Dan ini masalah struktural yang saya harapkan keberanian itu bukan hanya soal penguasaan, tetapi menyusun semula elemen-elemen ini. Dan saya boleh bayangkan tekanan yang Datuk hadapi apabila kita bercakap tentang ini secara berterus terang kepada rakyat. Betul. Ya, sebenarnya Syed, apa yang disebutkan tadi itu, sama ada berani atau tidak, sebenarnya itu adalah tanggungjawab KPDN. Selain menangani kos sara hidup, tanggungjawab kita juga adalah untuk mewujudkan apa yang saya sebut tadi, perdagangan dalam negeri yang sihat, yang progresif dan yang mampan. Dan antaranya adalah keperluan untuk kita melindungi proses persaingan itu agar dia sihat. Dan kalau kita lihat disebut tentang monopoli tadi, penyalahgunaan kuasa monopoli itu sebenarnya salah satu kesalahan yang termaktub dalam Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 yang saya sebut. Sebenarnya tidak ada salah untuk monopoli ini, tidak ada salahnya, tapi yang salahnya apabila disalahguna kuasa monopoli ataupun dominan itu untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan juga yang membelakangkan kepentingan rakyat dan juga melindungi membelakangkan ekosistem perdagangan dalam negeri itu. Jadi kalau disebut oleh Syed, sebenarnya telah ada tindakan. Telah ada tindakan yang saya fikir kita perlu lihat, kita perlu perkasakan. Contohnya telah ada tindakan yang diambil terhadap satu syarikat yang terlibat menyalahgunakan monopoli dan dominan mereka dalam isu yang melibatkan pas warga asing contohnya, dan syarikat itu telah pun didenda. Saya fikir hampir 9 juta. Begitu juga satu syarikat yang terlibat dalam sistem maklumat custom juga telah diambil tindakan. Dan kalau disebut tadi tentang ayam, sebenarnya kita dalam proses siasatan peringkat akhir dalam satu kes yang melibatkan kartel berkaitan dengan dedak ataupun makanan ayam. Keputusan awal telah pun diberikan dan kita juga telah menerima representasi daripada syarikat-syarikat terlibat, dan insya-Allah by hujung tahun ini kita akan memberikan keputusan Suruhanjaya tentang kes tersebut. Dan ini penting sebab saya sebutkan tadi, dalam keadaan kita ingin mengapungkan harga barang-barang kita kerana kita mengadaptasi free market, pasaran bebas yang juga tertumpu kepada aspek mekanisme pasaran, supply and demand. Risiko itu cukup besar. Jadi penting kita tidak boleh in denial bahawa penguatkuasaan itu penting, termasuklah dalam aspek kartel ini. Melindungi
proses persaingan dan monopoli itu supaya tidak memberikan kesan dan membelakangkan kepentingan yang lebih besar. Ya, saya sangat hargai kenyataan itu, Datuk. Nanti saya akan muat turun episod ni, saya potong bab tu, saya kongsikan semula. Itu penting sebab saya nampak rasionalnya bila Datuk mengatakan mungkin monopoli, oligopoli ni ada fungsinya kerana kiranya Petronas juga adalah monopoli. Tetapi mengapa disebabkan oleh tata kelolanya yang betul, dia menjadi tersenarai dalam ada Fortune 500 juga. Dan kita juga boleh lihat contoh Korea dan Jepun, ada Chaebol, ada Sogo Sosha yang membantu merangsang ekonomi Malaysia. Sebaliknya kita punya senarai GLC yang terlalu banyak yang setengahnya tidak produktif. Itu mungkin Datuk datang nanti, harap lama sikit lagi dekat KPDN ni, saya nak 1 jam tentang itu saja. Harap tidak lama. Tapi saya tak tahulah itu doa yang Datuk raikan atau tidak. Cuma tadi PMX kita berikan sedikit petikan bercakap soal Payung Rahmah ni. Namanya pun payung. Jadi bawah payung tu saya kira ada banyak perinciannya, banyak program-programnya ni. Bagaimana pemerkasaannya di bawah Belanjawan 24? Ya, kalau boleh saya recap, Zaid. Sebenarnya untuk kita memberikan juga sanjungan, jasa dan pengorbanan arwah Datuk Seri Salahuddin yang telah merintis usaha yang menjadi salah satu fokus kerajaan untuk melihat kepada aspek kebajikan dan kesejahteraan rakyat melalui inisiatif Payung Rahmah pada 11 Januari 2023, saya dalam Kabinet. Pada masa itu, kerajaan telah memutuskan menggunakan tema inisiatif Payung Rahmah ini untuk program kebajikan dan kesejahteraan. Dan Alhamdulillah, program itu diteruskan. Ada 5 signature program utama di bawah inisiatif Payung Rahmah. Kita ada jualan Rahmah, kita ada kafe Rahmah, kita ada baku Rahmah, kita ada menu Rahmah, dan kita ada package Rahmah. Dan program itu diteruskan. Saya meneruskan legasi perjuangan Datuk Seri Salahuddin dan Alhamdulillah program itu berjalan dengan baik. Kalau saya boleh sebutkan contoh, Syed. Program Jualan Rahmah contohnya sejak dilancarkan pada 11 Januari 2023 sehingga 25 Oktober 2023 sebanyak 2,905 siri program Jualan Rahmah telah diadakan yang melibatkan pengunjung seramai 4.3 juta dan rakan strategi kita adalah ada 33 di kalangan pengirang, pemborong, peruncit dan sebagainya. Dan seterusnya contohnya lagi adalah program menu Rahmah. Dan untuk menu Rahmah kita tahu menawarkan menu alternatif RM5 ke bawah dilancarkan pada 31 Januari dan sehingga kini sebanyak 2,849 premis telah menawarkan menu Rahmah dan insya-Allah minggu depan Syed kita ingin memberi insentif kepada mereka yang telah bekerjasama ini. Kita akan memperkenalkan permohonan untuk kad Rahmah, di mana mereka yang membekalkan menu Rahmah ini akan boleh pergi ke pasaraya-pasaraya tertentu dan mendapat discounted rate untuk membeli barang untuk mereka menawarkan menu Rahmah ini. Dan untuk jualan Rahmah dan kita tahu asasnya adalah apa? Salah satu intervensi dalam kos sara hidup yang meningkat ini. Dalam program Jualan Rahmah kita menawarkan, kita memberi akses kepada masyarakat untuk mendapatkan harga-harga barangan pada kadar diskaun antara 10 hingga 30%. Kerjasama di antara kerajaan dan juga industri untuk membantu masyarakat dan sambutan cukup baik. Dan kita juga berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga menganjurkan program Agro Madani melalui Fama yang mempunyai objektif yang sama untuk membantu to mitigate isu tentang sara hidup yang meningkat ini. Jadi saya jangkakan mungkin program-program seumpama ini akan diperbanyakkan lagi pada tahun hadapan. Alhamdulillah tahun depan kita mendapat peruntukan 200 juta untuk inisiatif Payung Rahmah ini. Baik. Persoalan yang menarik juga untuk kita bangkitkan dalam konteks Datuk menyebutkan soal kecekapan pasaran free market.
dan itu juga realiti yang kita hadapi. Dan selalu kita dengar keluh kesah ni mereka yang di pedalaman. Saya selalu bangkitkan cerita orang Bario, tapi berasnya mahal di Bario walaupun mereka pengeluar beras. Jadi bagaimana kawasan pedalaman ini dibantu agar penyeragaman harga ini boleh membantu meredam tekanan disebabkan oleh logistik. Ini akan kita tangani sebelah kita berehat seketika. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Skim perubatan madani diperluaskan dengan 100 juta ringgit manfaatkan 700,000 rakyat. 50 juta ringgit untuk kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan payung rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Saya menemani Yang Berhormat Datuk Armiza Muhammad Ali, Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Saya bangkitkan satu soalan sebelum kita berehat tadi berkait tentang penyeragaman harga ni melibatkan kawasan pedalaman. Kerana kita tahu disebabkan oleh logistik, penghantaran, maka barang-barang yang sampai ke kawasan pedalaman ini juga mungkin lebih mahal. Bahkan pasarannya pula lebih kecil. Jadi bagaimana ini kita tangani dalam peruntukan yang disediakan oleh Belanjawan 24? Ya, kita mempunyai program khusus untuk memastikan masyarakat di pedalaman mempunyai akses
kepada barangan pada kadar yang munasabah. Kalaupun tidak semua barang, Syed, kita tumpukan kepada barang-barang yang harganya dikawal. Dan program itu pertama adalah program penyeragaman harga barang pot to pot 40 juta ringgit. Iaitu barang-barang daripada Semenanjung Malaysia, contohnya gula dan juga tepung gandum yang dikawal harganya, dibawa, disubsidize logistiknya, dihantar ke port di Sabah dan juga Sarawak dan juga Labuan untuk memastikan masyarakat di ketiga-tiga wilayah ini mendapat barangan tersebut pada harga kawalan. Itu pot to pot. Dan disusul pula dengan program yang kita sebut sebagai program pengedaran barang perlu, LPG dan juga community drumming. Ini 7 barang, Syed. Barang tersebut contohnya beras putih, gula putih, minyak masak sawit tulen, paket 1 kilogram, tepung gandum, LPG, RON 95 dan juga diesel. Ini adalah kita subsidize pengangkutan tersebut daripada punca sumber bekalan yang wujud di pekan ataupun bandar untuk dihantar ke point of sales di kawasan-kawasan pedalaman, memastikan ia boleh ditawarkan kepada masyarakat pedalaman pada harga kawalan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau tidak, mereka akan terpaksa membayar pada harga yang tinggi. Saya bagi contoh pelaksanaan saya sebut di Sabah lah contohnya. Contohnya dalam LPG tong gas 14 kilogram. Kalau sebelum pelaksanaan di Suk contohnya harganya adalah RM35, di Sapulut RM38. Kalau di Pensiangan itu hingga mencecah RM65. Tapi dengan adanya program ini, alhamdulillah masyarakat di pedalaman di kawasan-kawasan terbabit dapat membeli pada kadar yang sama yang ditawarkan kepada masyarakat di Kuala Lumpur ini dengan harga RM26.60. Jadi itu antara manfaat yang kita laksanakan, satu pendekatan intervensi. Dan alhamdulillah kita sentiasa menambah, ada tambahan zon-zon lagi untuk tahun hadapan. Kalau boleh saya sebut, pada tahun 2019 program ini zon yang terlibat adalah sebanyak 601 zon, dan pada tahun ini 2023 sebanyak 7 bukan zon, minta maaf, point of sales di sesuatu zon itu 2019 banyak 601 dan pada tahun 2023 telah pun mencecah 727 point of sales yang terlibat di kawasan-kawasan pedalaman. Jadi kita tidak menafikan hak dan kita juga sentiasa melihat kepentingan masyarakat di kawasan pedalaman untuk memastikan mereka dapat akses kepada barangan-barangan harga kawalan ini. Bila Datuk sebut point of sales ini, dia pergi ke kedai ataupun ada tempat premis khas di mana juga melakukan jualan? Point of sales ini pelbagai. Ada kedai-kedai runcit ataupun tempat-tempat premis yang diwujudkan untuk barang itu dihantar ke sana pada harga dan membolehkan point of sale ini menjual. Itu yang kita lihat, ada kadang-kadang kedai runcit menjual minyak, mini-mini station di kawasan-kawasan pedalaman untuk menjual RON 95 dan juga diesel di kawasan pedalaman. Kerana kita masih melihat, Datuk, kalau selalu saja ada item tertentu, harga Semenanjung, harga Sabah Sarawak. Sampai sekarang ni, saya rasa daripada kecil sampai sekarang kita masih tengok ada. Dan itu persoalan yang tidak pernah kita perdebatkan. Itu antara beban kepada sahabat-sahabat kita di Borneo disebabkan oleh logistik. Jadi itu yang dibangkitkan. Itu saja pun mungkin boleh kita perdalamkan. Dalam minit-minit berbaki ini, Datuk, saya nak sentuh yang juga hangat dan dekat dengan hati rakyat adalah soal subsidi diesel ini. Sebab kita juga tahu, Datuk sebut soal ketirisan tadi. Kalau dah beza harga sampai RM4, maka tentu saja ia bolos. Sebab lebih untung untuk kita membawa bolos ke sempadan jual kerana perbezaan harga sampai RM4 seliter itu. Jadi dalam konteks ini bagaimana kita dapat memperkasa agar dapat kita perangi ketirisan dan juga
menyaingi ataupun mengimbangi ketirisan yang berlaku dalam konteks subsidi diesel ni? Ya, sememang ini antara isu yang banyak berbangkit. Sebaik diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa kita akan melaksanakan penyasaran subsidi diesel. Dalam perbahasan di Parlimen pun inilah antara yang disebutkan. Dan kita tahu sekarang pelaksanaan harga runcit diesel RM2.15 dan sebenarnya harga pasaran sekarang adalah 3.75 ringgit, RM3.75, iaitu setiap 1 liter kerajaan subsidise RM1.60. Dan itu perlunya untuk kita menyasarkan subsidi ini, dan kerana kita lihat contohnya peningkatan jualan pada tahun 2019 adalah pada kadar 40% berbanding peningkatan kenderaan diesel hanyalah pada kadar 3%. Jadi kita nampak pelik di situ. Dan saya akui sekali lagi, Syed, saya akui sebab bukan hanya saya menerima laporan, saya pergi bersama dengan bahagian penguatkuasa KPDN di beberapa lokasi. Contohnya di Johor, saya turun sekali, memang berlaku ketirisan, ada penyelewengan, ada penyeludupan yang dijual ke luar negara, contohnya diseludup, berlaku juga di Sabah, dan ada juga yang dijual kepada industri besar yang tidak layak untuk menerima subsidi. Dan saya fikir perlu disasarkan, dan kita tahu kerisauan dan pastinya ini akan dilaksanakan secara bersasar, bukan serta-merta. Dan pada peringkat awal ini Sabah dan Sarawak pun belum dilibatkan. Kita laksanakan di Semenanjung Malaysia. Dan bagi sektor tertentu, contohnya melalui sistem fleet card, kita laksanakan di bawah skim kawalan diesel bersubsidi, SKDS, di mana sektor-sektor pengangkutan tertentu akan terus boleh menerima, enjoy di subsidi. Kalau sebelum ini adalah sektor pengangkutan yang melibatkan essential services dan juga public transport, dan Perdana Menteri telah umumkan bahawa kita akan perluaskan penerimaan subsidi ini untuk sektor pengangkutan barangan juga terlibat, yang boleh mendapat subsidi diesel ini melalui program ini, dan kita boleh pantau melalui sistem fleet card tersebut, melalui sistem My Subsidi, yang juga membolehkan kita dapat data-data penting, distribution dan sebagainya, untuk memastikan diesel subsidi ini yang sekarang ini bilnya 1.5 bilion setahun ini dapat disasarkan sampai kepada sasaran dan golongan yang memerlukan. Jadi cuma di Sabah dan Sarawak ramai yang pakai 4x4 dan sebagainya, khawatir. InsyaAllah setakat ini, peringkat awal ini kita study trend jenis-jenis penggunaan, kita belum melaksanakan untuk Sabah Sarawak, dan akan dilaksanakan di Semenanjung pun, dan bukan bulan depan. Dia akan dilaksanakan secara berpasar. Kita lihat dulu ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Ini yang disebutkan tadi, akhirnya subsidi ini kita resah kerana ia membuka ruang kepada ketirisan. Banyak kes yang kita tahu. Kita pun tengok gambar. Buka lampu, isi minyak dalam di belakang lampu. Syarikat stesen minyak, dia tabung khas jual pada industri. Bot pergi keluar, balik separuh-separuh lagi dia jual minyak. Ini semua cerita-cerita yang kita tahu dan kita lihat berulang kali laporannya. Penyelewengan dan penyeludupan menjadi perniagaan. Betul. Satu industri yang sangat memberahikan. Lebih baik dia seludup daripada dia berniaga yang biasa-biasa. Datuk, terima kasih. Dua sebab datang. Yang sebab kedua kerana berani membawa isu ini, dan kita ada banyak lagi sesi lain. Saya harap kesediaan Datuk untuk datang. Dan terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Salam.